Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, ni hao, very good morning to all of you, uncle, auntie, friends. My name is Sharul. This is my second installment of my, I don't know, probably five installment on the true purpose of life. Okay, sorry, I'm going to speak BM from now onwards. Hi uncle, apa semua, apa khabar? Harap semua baik, semua bahagia bersama keluarga. Kali ini untuk topik utama saya bincangkan apakah mencari tujuan hidup yang sebenar. Of course, benda semua daripada perspektif Islam, dan kali ini saya akan berkongsikan pula tujuan hidup yang sebenar dari perspektif Islam. Itu kita habiskan satu. Okay, kali ini kedua. Apa tujuan sebenar tu, dan ada saya bagikan 4 test. It must be like total, practical ways, R is rational, reasonable, U basically some sense of ultimate justice, and E must be for universal, for everyone. Okay uncle, secara amnya kita dah bincangkan yang sebelum ni, apakah masalah manusia keseluruhan dalam dunia ni. Saya kata kita akan ada masalah, bermacam-macam masalah dalam dunia ni. Saya macam punca masalah dunia ni, macam saya simplifykan, sebab kita ada panggil legal selfishness, macam satu, kalau pentingkan diri sendiri, benda tu legal. Macam saya cakap, kalau orang dia tak nak tolong orang, benda tu legal. Kalau orang tu of course ada orang yang tolong orang, but that's what make kita okay. Tapi secara amnya itu dia tak ada macam, saya nak cakap legal selfishness and tak ada universal moral value. Saya cakap pasal ada setengah orang tu dia nak yalah, contoh dia nak hak kebebasan untuk apa buat yang dia suka. Tapi bila kita berkongsi, macam saya cakap, macam dekat US ada orang kata dia tak nak pakai topeng, itu hak dia. Siapa kau nak beritahu apa yang aku patut buat? Aku nak ada senapang. Who are you to question me? Dia banyak lebihkan kepada hak kebebasan individu untuk menentukan apa yang terbaik pada dia orang. So masalahnya kita hidup satu dunia, dan apa tindakan kita ada efek pada orang lain. Okey, saya terus kepada poin. Tujuan hidup sebagai seorang Muslim adalah tidak bukan, sebab seorang Muslim dia bergantungkan daripada Quran. Itu sumber yang utama. Kedua, Quran ni pada Muslim adalah literal words of God, adalah kata-kata daripada Tuhan. Satu-satu, tak ada satu. Semua benda itu telah dirakam, telah dihafal daripada 7th century, dan benda itu tidak berubah sampai sekarang. Yang Arab tu memang diturunkan Arabik, dan sampai sekarang pun benda itu Arabik dan telah dihafal dan dijaga. Sekarang kita boleh tengok banyak tahfiz menghafal Quran, dan benda itu telah dibukukan. Dan kita akan bincangkan pasal Quran betul pada Tuhan kita. Saya akan bincangkan dalam next topik, tapi cukup pada kali ini mengatakan itulah sumber utama. Nombor 2 daripada kata-kata Nabi Prophet Muhammad SAW yang is authenticated or validated, yang telah disahihkan sebagai satu kata-kata daripada Nabi, bukan orang cipta. Nombor 3 mungkin daripada sirah ataupun sejarah Islam. Itu boleh memberikan sedikit gambaran latar belakang semua permasalahan itu yang cuba dia rungkaikan. Baiklah, kita terus. Tujuan hidup sebagai seorang Muslim adalah dalam dunia. Kita terus, saya sharekan skrin ni, awak boleh nampak apa yang saya tengok. Dah share skrin ke belum? Okay, saya pergi sini. You are sharing screen. Okay, saya bukakan. Kita terus, ini adalah ayat Quran, ayat surah Zariyat, surah 51 ayat 56. Kita tengah pergi Google, uncle boleh pergi sini dan uncle tanpa Quran, benda itu akan keluar dia. Saya suka Quran.com. Yang lain pun dia lebih senang, dan ada juga lepas tu dia boleh dengar. Kalau nak dengar Arab dia macam orang baca kan. Ini dia punya translation banyak. Saya rasa language pun ada kat sini. Kita dengar lah. Boleh pasang macam ni.
Okey, wa ma khalaqtul jin dan tidak aku ciptakan jin dan manusia selain daripada ia menyembah aku. Okey, cukup. Menyembah except to worship me. Okey, satu yang tidak aku ciptakan jin. Jin ni adalah satu makhluk halus yang manusia tidak dapat tengok tapi benda itu wujud. Itu Islam percaya dan syaitan yang panggil devil tu adalah sebahagian daripada jin. Dan jin ni boleh menjadi jin yang baik ataupun jin yang tak baik. Dia boleh ikut Tuhan ataupun boleh ingkar. Tapi Allah ciptakan mereka Allah ciptakan jin dan juga manusia adalah untuk mengikut kata Allah. Worship ni according to Islam is to submit our will to the will of God willingly. Macam kita kena secara sukarela, secara suka dan sangat rela untuk macam menghambakan, untuk mengikut apa yang Tuhan tu suruh. Persoalannya apa itu Tuhan tu suruh. Saya itu agak penting adalah benda itu boleh memberikan kita kebaikan ataupun keburukan secara secara individu mungkin kata benda itu tak bagus, tapi bila kita tengok secara keseluruhan untuk satu dunia, saya argue kalau kita ikut dia akan membuatkan dunia kita lebih baik. Tapi mungkin kita tak suka benda itu. Itu satu persoalan yang lain. Okey, tidak aku ceritakan jin dan manusia except to worship me. Takkan Syarul kita nak dijadikan untuk sembahyang dia. Okey, itu sebab kita kena faham betul-betul. Dulu saya pun biasa dengar, especially benda kita dengar kat universiti, tapi kita faham tapi tak berapa faham, especially bila kita applykan to our real life contact. Kadang-kadang kita fikir untuk menyembah dia, tapi apa jadi pada orang yang agama lain? Dia akan masuk neraka ke? Dan Kristian dia puasa betul, Cina. Kenapa ada orang yang setengah kaya? Kenapa orang yang setengah miskin sangat? Kenapa ada orang yang cacat? Kenapa aku macam ini? Jadi pelbagai soalan saya tanya, adakah kebenaran, adakah satu bila saya makin faham, saya rasa saya faham lah. Dan kita mendapat satu keterangan dan secara am manusia ni kalau even macam Richard Dawkins saya cakap yang lepas, Richard Dawkins ni seorang atheist hardcore, dia ada tulis God Delusion dan saya rasa dia tulis pasal selfish jin. Dalam diri kita memang ada satu jin, bukan jin tu, jin DNA yang kita ni selfish. Kita satu DNA jin ke dalam badan kita yang kita selalu fikir untuk kepentingan diri kita sendiri. Okay? Dan benda tu ada. I tak tahu betul, tak baca muka. Tapi kata-katalah betul. Jadi kalau kita tak menyembah Tuhan caranya, kita akan menyembah diri kita sendiri. Maksud saya, apa yang kita suka. Kita akan menyembah nafsu kita. Okay, manusia dengan jin, mungkin dia diberikan, macam manusia, kita diberikan nafsu, our desire, dan kita diberikan fikiran. Dan juga kita berikan sedikit kebebasan untuk memilih dalam dunia ni lah, according to Islam. Jadi kita punya reason, intelek ni yang buatkan kita boleh fikir benda tu baik ke tak. Jadi kalau manusia yang ada fikiran tapi dia tak gunakan, itu gila namanya. Jadi dia bukan manusia, dan kalau ada setengah tu bukan dia tak nak fikir, tapi ada kemungkinan dia sombong. Dia memang tak nak, dia memang sombong. Orang Melayu kata bodoh sombong. Benda tu memang tak boleh diajar. Basically orang macam ni hopeless. Memang holas, tak boleh cakap. Tapi tugas kita macam Aristotle pun ada baca, kelebihan manusia as compared to macam animal, plant macam lain, kita superhuman sebab kita ada akal fikiran. Dan kita boleh fikir apa yang baik dan tak baik, dan kita ada kelebihan language. Cuba fikir balik, macam mana language tu ada boleh hasil macam orang cakap macam-macam, kadang-kadang rasa pelik. Itulah satu nikmat yang Tuhan bagi. I think ada ayat Quran sampai Tuhan cakap. Itulah satu nikmat yang bagi kita boleh berkomunikasi dan kita ada akal fikiran. Jadi tiap-tiap apa yang kita ada ni kita kena kongsikan. Itulah satu tanggungjawab untuk kita tolong-menolong, untuk kita sampaikan. Orang pandai muzik, Actually, apa yang bagus kita kongsikan. Itu adalah dua tanggungjawab. Kita tolong. Kita buat fikir, kita boleh tolong. Jadi kita ada akal, dan ini Aristotle cakap akal dan juga language. Aristotle cakap basically about ergon. Ergon is function.
Apa purpose kita, apa function kita, apa yang kita buat. Function kita kena ikut kita punya kelebihan, which is RT, macam tadi reason and language. So kalau kita tak guna, kita baik jadi haiwan, dia kata lah. Aristotle, bukan saya cakap. So satu, kita kena submit our will to the will of God. Yang section saya yang 4C ni, saya akan perincikan apakah wisdom, apakah worship. Bagus ke? Takkan kita nak sembahyang 24 jam. Takkan hidupnya aku nak sembahyang saja. Itu mungkin banyak orang yang tak faham. Dia punya wisdom, hikmah. Banyak orang kata, Islam susah lah. Macam agama aku sembahyang setahun sekali. Tak pun aku sembahyang bila aku sembahyang. Dan kita akan tengok. Jadi dia rasa, Islam sembahyang, puasa lah, kena pakai tudung lah. Susah. Itu semua susah. Agama aku senang. Sekali aku apa nak buat. Tapi minta maaf cakap dekat situ menunjukkan kalau kita ikut apa yang kita nak, apa yang kita suka, macam Richard Dawkins cakap, kita akan ada apa yang kita ada sekarang ni. Kita ada pelbagai masalah. Tak tahulah kalau macam kita, tapi saya rasa kalau semua orang hidup mengikut acuan apa yang Tuhan nak, saya rasa hidup kita akan bahagia secara keseluruhannya. We can solve this humanity problem. Pada saya rasa, dia punya punca daripada orang is legal selfishness and there is no universal values that we can agree on. There are banyak isu. So first is basically Tuhan kata you kena submit your will to the will of God. Saya akan puncikan kemudian ikut apa Tuhan tu cakap. Tuhan kata jangan minum arak, jangan minum arak. You semayang. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan bunuh orang, jangan berzina. So jangan ambil dadah, jangan ambil rasuah. So kalau Tuhan tengok, kalau orang tu betul-betul hidup ikut dia, dan satu benda saya rasa punya hidup yang bagus pada Islam, tak macam angkat bagus ni. Dalam tu Tuhan ada cakap yang macam, bukan setakat you hidup untuk diri dan you can hidup untuk orang lain. Only then you berjaya. Pada saya benda tu agak penting. Dan you tak boleh hidup, you tak boleh jadi selfish. You're selfish, macam saya bagi akan terangkan kemudian. The next one, basically, kalau saya bagi sikit sekarang, daripada surah yang paling bagus pasal tujuan hidup ni, disimpulkan dalam satu surah 103, Wal Asri. Dari 3 ayat, Wal Asri 1-3. Wal Asri, Tuhan bersumpah demi masa asar. Masa asar itu masa yang pendek, antara 5 sampai 7 petang. Masa orang Islam semayang. 5-7 petang masa zaman dahulu, satu masa singkat bila semua urusan niaga terpaksa dihabiskan dalam masa 2 jam tu. So masa maghrib, gelap dan tak boleh buat kerja dah. Jadi kalau ada benda nak jual, kalau nak selesaikan masalah. Jadi diumpamakan hidup kita ni dalam masa yang singkat tu. Dan Tuhan sumpah, dia kata demi masa, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. In a state of, bukan kerugian yang gila-gila rugi, macam in a state of grave loss. Dan kita rugi. Dan saya suka dia perumpamakan, ada satu daripada Ustaz Noman Alihan, dia kata dia punya analogi, dia kata kita rugi ni macam we are drowning, kita tenggelam, kita lemas dan kita tenggelam dan kita tak sedar. Tiba-tiba tersedar. Bila kita tersedar, apa kita nak buat? Of course kita kena swim for safety lah, pergi ke atas nak selamat. Tapi bila kita nak selamat ke atas, kaki kita macam terikat. Tak boleh. Kita kena tengok ada orang bawah, tengok anak kita, kaki kita, ada jiran kita, ada kawan kita, ada mak bapak kita, ada orang lain, ada ramai mungkin lagi. Kita ada banyak tanggungjawab. Jadi untuk kita untuk selamatkan diri kita, kita terpaksa selamatkan juga orang yang terikat kaki kita sama ada kita mati atau, of course dia punya lain. Dan basically dia punya perumpamaan kita kena selamatkan mereka to the best of our ability, so kita kena balik, bangun. kau tenggelam ni, kau tak sedar ni, jom. Tapi kata kalau ada orang tu kata, aku tengah mimpi, kau jangan kacau aku tengah bawa Ferrari. Tapi kau bangkuk, kau nak mampus. Tapi kalau orang tu dia refuse, dia nak hidup dalam dia punya angan-angan dalam mimpi dia, basically nothing much you can do.
Tapi bukan pasal sebab kita sayang, kita tahu ini tanggungjawab dan kita sayang, tanggungjawab kena buat suatu buat dan kita sayang, kita nak bersama-sama dia dekat syurga, kita cuba juga. Macam kita combat dia kata, come on, itu kita angkat je, tarik. Macam tengah tu, come on. No. Kita cuba. So this is dia punya gambaran. Because Tuhan kata wal asri demi masa innal insana lafi khusr. Aku sumpah semua akan rugi. Kecuali ilal ladzina amanu. Tiba-tiba orang yang sedar, yang bangun, orang yang percaya. Yang percaya kepada Tuhan dan hari pembalasan hari akhirat. Alladzina amanu, orang percaya. Wa amilus solihat. So the first thing yang Tuhan cakap, kena buat baik. Buat baik bukan termasuk semua rukun Islam yang 5, sembahyang, puasa, bayar zakat, pergi haji kalau mampu, you kena buat. That takes only about 5-10%. Over and above that, selebihnya kita menjadi orang yang baik. Macam Nabi kata orang terbaik adalah orang yang beri manfaat kepada seramai mungkin orang. Jadi kita kena buat. Ini adalah tujuan hidup kita. Telah disimpulkan dalam satu surah yang sangat cantik. Setiap masa kita dinilai, tak silap saya ada satu saya hadis, so korang ini ada 3 benda kaki kita tidak akan bergerak dekat hari pembalasan. Ada 3 benda yang Tuhan akan tanya. Masa, dekat mana kau habiskan, apa yang kau buat, duit, dekat apa yang telah kau gunakan, dan ilmu. Sama ada kau amalkan dan telah kau ajarkan. So kaki kita tak akan bergerak selagi kita tidak menjawab 3 persoalan. Tiap-tiap orang kena jawab apa yang dia dah buat. Takut. So tak mana dah cakap. Okay, so ini dia punya. Bagi satu saya nak terangkan tadi yang Ustaz Umar kata, dia kata ilal ladzina amanu wal asri innal insana lafi khusr, semua lagi ini masih lagi ilal ladzina amanu, semua percaya, wa amilus solihat, kita kena baik, wa tawassaw bil haq, kita berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bil sabr. So untuk buat baik tu kebanyakan orang agak senang, tapi untuk mengajak orang buat baik benda tu agak susah. Dia bercakap yang hak, kadang-kadang dalam meeting pun kita nak cakap tapi kita tak orang cakap nanti kecil hati pula. Kadang-kadang kita cakap mungkin kena buang kerja, mungkin orang akan marah. Untuk cakap benda yang benar ni agak susah, orang tak suka. Yalah, orang kata klise, ubat tu pahit dan lies is sweet in the beginning and bitter in the end. So kita kena cakap. Kadang-kadang kita cakap bukan pasal kita tak suka dia, tapi kita cakap pasal kita sayang dia. So kita kena cakap yang hak. So kalau benda tu tak betul pada saya, orang kata selemah-lemah iman, kita kena tegur juga. Selemah-lemah iman, kalau kita tak suka, dalam hati kita aku tak suka, tapi aku tak mampu tegur, mungkin aku kena buang kerja ke. Tapi this is why we have to use our wisdom. Tuhan akan tahu kita boleh buat ke tak. Hati aku tak suka, aku tak suka. Tapi kalau mana kita boleh tolong, kalau macam tak boleh berdakwah, kalau tak boleh mengajar, aku tak pandai, aku kena tolong apa, aku susah. Tapi kita tolong apa yang kita boleh tolong. Tuhan takkan, dekat sini saya cakap, Tuhan takkan bebatkan orang tu lebih daripada apa yang dia mampu. Ini ada surah Al-Baqarah ayat 2, yang last kali surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sampai ada kita tak boleh, Allah tak akan membebankan seorang itu lebih daripada apa kemampuan dia. And okay, kalau pada nanti kita cakap apa pasal benda tu. Tapi dia punya tu, kalau lagi banyak kelebihan kita dapat, lagi banyaklah tanggungjawab kita. Sepegak macam Spiderman cakap, hadis Spiderman cakap, dia kata great strength comes straight a great responsibility. Lagi banyak kita ada, lagi banyak tanggungjawab kita. So that's basically. Kalau kita banyak, kita tak pandai, kita bodoh sikit lah. Kita miskin sikit lah. Tapi kalau kita banyak, kaya, lagi banyak tanggungjawab. Jadi kalau siapa yang rasa nak tanggungjawab, rasa boleh pikul tanggungjawab. Dan of course Tuhan Maha tahu, bukan senang nak mikul tanggungjawab. Bila senang ni, biasa kita senang, kita lupa Tuhan. So benda ni agak penting. So Tuhan Maha adil, jangan takut. Jangan takut untuk mengambil tanggungjawab, tapi make sure that you really equip yourself before you have that. Mengambil tanggungjawab nanti mampus. Lagi satu penting daripada tanggungjawab seorang Islam tu adalah to be vigilant of Allah, untuk menjadi wakil Allah dekat sini untuk mentadbir dunia ni dengan yang terbaik. Bila kira sebagai 230. Sebagai khalifah, satu kita kena ikut Tuhan. Of course Tuhan kata bila ikut, aku nanti engkau juga untuk mentadbir dunia. Kalau kita tengok
manusia kat dunia sebagai satu spesies yang sangat dominan sampai berjuta-juta spesies lain dah pupus. Pasal kita teroka buat tanam untuk kita buat rumah, buat makanan, plant crops, macam-macam. Jadi ini satu tanggungjawab dan kita dapat COVID-19, satu saintis kata because kita dah mess up dengan kita punya nature. So that's why we have all sort of problem and kita buat benda yang kita tak sepatutnya buat. So dekat sini ada satu saya nak cerita sikit, ada seorang Belgium dia tumpang kereta saya daripada dia hitchhike daripada Melaka. Saya ingatkan dia nak hantar pergi depan bus station tu, pergi jalan dengan satu gitar, tak apa dah naik. Dia kata dia nak pergi tumpang pergi kereta Highland, Cameron Highland. Aku kira aku nak sampai KL, aku nak balik rumah. Sampai KL okey tak? So kita okey lah. So dalam borak-borak so dia kata dia vegan, dia kata dia vegetarian. Dia kata, bukan saya tanya, kata tak makan ke Malaysia makanan sedap orang suka datang sini. So dia kata tak, pasal dia vegetarian. Cakap, ruginya kau kan Malaysia, kau travel jauh-jauh. Dia hitchhike daripada, tak salah saya, daripada Belgium pergi Europe, lepas tu pergi Jepun, pergi Filipina, pergi Jepun, lepas tu Singapore naik Melaka, dia nak terus pergi patah balik by land tu balik ke Belgium. Cakap, wow, sekarang 3-4 bulan dia ada travel hitchhike. Dia orang yang dia gila lah, tapi sangat power. Saya tanya, dia kata, kenapa kau jadi vegetarian? Dia kata pasal dia rasa kalau dia makan makan meat based, dia sebenarnya tu unsustainable. Sebab saya dah baca dekat BBC. So dia kata kalau meat based consumption, kalau kita banyak makan daging, sebab daging memerlukan berkilo-kilo jagung untuk dapatkan 1 kilo of daging. That's why you consume banyak air. So benda tu tak sustainable. So, bagus kau kan. So saya cakap, tapi cuma saya kata sebagai seorang Islam, kita kena hidup in moderation. Saya cakap, because at the end of the day, kita percaya dunia ni pun akan habis juga. Tapi kita pakai apa yang kita nak, dan manusia di sebab kita tak, saya cakap ada taring. So memang kita dapat omnivore. Kita boleh makan plant based dan juga kita makan based. Tapi cuma kita makan in moderation. Tapi untuk orang jadi macam ni, dia fikirkan kesejahteraan sejagat untuk umat, saya rasa sangat bagus. Dan kalau dia jadi yang percaya pada Tuhan, so bila dia cakap, dia kata dia tak percaya Tuhan. So dia cakap, kau ni kalau kau buat, kau boleh masuk syurga lah macam ni. Dia sanggup, dia sacrifice apa yang dia boleh buat yang orang lain tak buat, walaupun dia punya impact itu tak jadi apa kan. So tapi pada saya dia punya niat, dia punya usaha untuk dia macam puasa makan daging first. These people in the West pada saya sangat-sangat bagus, tapi tak mahu cakap pada saya dia so cakap why not? Dia kata you dah buat benda yang bagus, cuma you percaya pada Tuhan yang create you. Otherwise you boleh datang tiba-tiba jadi macam ni, seperti macam KLCC you tengok tu. Can one big bang, make a KLCC, which is not logical. And why shouldn't you pray to the God that have created you? And they also ask you to do good things, like what you did. At least you got 50% chance of going to heaven. So this macam argue kat dia lah, tapi tak apa, it's a long story. Bila dengar opennya dia ni pun macam senggih. So sedikit surprise, tapi tak apalah. So tugas kita ada dua, kita kena submit our will to the will of God, willing fully for us to attain that peace. Kita kena ikut apa yang Tuhan nak. Kita jauhkan apa yang Tuhan larang. Only then kita boleh dapat satu ketenangan yang abadi, yang kekal. Dan selain daripada itu, yang second, kita kena menjadi khalifah di dunia ini, untuk mentadbir dunia ini dengan sebaiknya. Dan pada sampai satu masa, kalau ada cakap banyak dalam Quran, dunia ini akan meletup, akan terbalik, dan semua kita akan dipanggil untuk menghadap Tuhan. Sama ada kita dah buat baik, akan timbang. Kalau banyak baik daripada buruk, kita akan masuk syurga. Tapi kalau kita banyak buruk daripada baik, kita akan masuk neraka. And the big ticket is basically you kena submit, kena menyembah kepada Tuhan yang betul. Bukan Tuhan tak nak bagi, tapi kalau kita sembah pada Tuhan yang tak betul, sampai kat sana Tuhan kata
Pergilah minta kat Tuhan tu. So kau sembah kat dia, kau jadikan dia Tuhan. So Tuhan dan Islam sangat simple. Memang Tuhan, nanti kita akan terangkan sikit siapa Tuhan. Okey, kat sini memang ada. Kita basically cakap Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Allah tu satu. Siapa yang satu? Tuhan yang menjadikan kita, yang menjadikan dunia. Takkan kita tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptanya. So Tuhan tu. Tuhan kita semua. Logik tak? Okey, ada ayat lain. Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kau boleh datang tiba-tiba tak? Ayat ni ayat surah Tur ayat 35 dan 36. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kau boleh datang tiba-tiba macam ni, boleh can something come out of nothing. Tak logik, tak ada. Dan Allah terus tanya lagi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ataupun adakah kau menciptakan diri kau sendiri? Boleh tak mak kita melahirkan mak kita? Ini ada yang macam cakap chicken or egg punya teori. Chicken dulu ke egg dulu? Kalau tak ada egg, tak ada chicken. Kalau tak ada chicken, tak ada egg. So, mana yang dulu? So, kau tanya, ataupun kau boleh ciptakan diri kau sendiri. Tuhan terus tanya lagi, ayat 36, Tuhan tanya, am khalaqus samawati wal ard, adakah kau yang menciptakan dunia dan segala isinya? Dan kita tahu universe, alam ni, kita tak tahu penghujungnya. Sebab alam ni berkembang, dia expand lagi laju daripada kelajuan cahaya. Kita tak tahu. Jadi, kau ciptakan semua dan kita bayang kalau ada Tuhan yang boleh menciptakan semua. Betapa powerfulnya. Tak boleh difikirkan kekuatan Tuhan. Amhumul khaliqun. Dan Tuhan cakap, bala yuqinun. Dan they are uncertain. Kalau you ask for any scientist, tanya mana-mana scientist kat mana-mana YouTube semua, apa sebelum Big Bang? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, can something come out of nothing. Dia kata, mungkin ada universe lain, ada multi-universe. But that doesn't address the first problem. Can something come out of nothing? Boleh boleh jadi tiba-tiba, pen tiba-tiba jadi macam ni. Benda tu, ataupun handphone ni jadi, handphone nampak sikit gelap. Boleh jadi, tak logik. Ya? Logik kita kena, of course Tuhan tak tunjuk, ini ada banyak kenapa kita nampak Tuhan, mana satu Tuhan. Tuhan tak tunjukkan sekarang pasal Tuhan nak kita buat baik sebelum kita nampak Tuhan dan sebelum kita nampak syurga neraka. Kalau nampak syurga neraka, kalau nampak Tuhan, apa guna kita nak test sebelum kat situ? Sudah nampak. Baik Tuhan masuk ke dalam syurga. Dan ada satu surah ini sangat bagus, salah satu kita dekat sini adalah Tuhan untuk uji kita. Dunia ni sekejap. Habis kuat kita hidup kat sini sekarang ni 60 tahun. Mungkin 100 tahun, 200 tahun mati. Dan dunia selepas dunia ni, kalau ada selama-lamanya. Kalau selama-lamanya dalam syurga, Alhamdulillah kita bersyukur. Kalau selama-lamanya dalam neraka, macam mana? Na'udzubillah. Kita tak nak benda terjadi pada kita. Dah lupa lah. Yang dalam tu, di surah Al-Mulk, surah 67, ayat 1 dan 2. Sangat cantik. Tak salah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bless Tabarakalladzi biyadihil. Kepada Tuhan yang punya kekuasaan yang telah menjadikan dunia dan seantaranya. Ini satu ayat Quran ni kalau cakap dia sangat macam Tuhan cakap, macam Tuhan yang memuji di sini sebab dia untuk orang boleh ciptakan kita daripada tak ada segala-galanya, memang layak dipuji. Kalau tak dipuji itu memang kau mangkuk. You cannot think. You cannot think straight. Kita bukan pada Tuhan yang kita cipta matahari, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Boleh kita macam kita sembah moon ke, minta sembah patung ke, itu kita cipta Tuhan kita sendiri. Ini Tuhan cipta kita, tapi cuma dia kata kenapa kita tak nampak Tuhan, itu kita kena bahaskan. Kenapa tak nampak Tuhan? Mana Tuhan yang mana satu? So, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Khalaqus samawati khalaqul mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan. Mati. Kalau kita tak mati, that's okay. Kita tak percaya Tuhan. Sebab kita tak akan jumpa balik Tuhan. Sebab kita tak akan mati, kita akan hidup selama-lamanya. Sebab kita mati, jadi kita kena fikir, semua orang akan mati. Syarul, now it's your time. I want to see you. So, everyone will receive that call. So, better kita fikir sebelum kita mati. Dan better kita betul. So, kalau tak betul,
Apa yang Tuhan tu suruh buat kita? Dia bukan sebab benda yang bangang-bangang, buat benda yang betul. Dan benda ni insyaAllah macam kita cakap tadi, kita boleh ada satu syurga dalam dunia ni kalau semua hidup apa yang Tuhan suruh buat. Dan kita akan dapat hidup syurga di dunia dan juga di akhirat. You know? Cuma kita tak boleh enjoy. Kita tak boleh enjoy pasal kita nak bagi orang lain pun boleh hidup. Itu je. We live simple for others to simply live. Which is to me makes sense. Dah terlupa pula. Khalaqal mauta wal hayati ayyukum ahsanu amala, untuk kita membuat satu kebaikan yang terbaik. Macam saya cakap juga tadi, ada satu hadis Nabi, dia kata orang yang paling baik adalah orang yang membuat paling banyak kebaikan. Mungkin macam, dia lah orang tu percaya pada Tuhan, kata macam dia menciptakan lampu, dan selagi lampu digunakan, selagi orang dapat kebaikan, gitu dia dapat. Dia walaupun dia dah mati beribu tahun, dia akan dapat pahala banyak sampai dia. So kita, kalau ada satu digunakan ajarkan benda yang baik, mungkin satu menyembah pada Tuhan yang betul, dan selagi orang tu percaya, selagi orang tu dapat, dia sentiasa akan dapat kebaikan. The opposite is quite true, dan sebaliknya kalau satu benda tu yang tak elok, kalau awak ajar orang menipu, awak bunuh orang, awak korup, selagi orang tu buat, awak still akan dapat keburukan sampai bila. Sebab awak start benda tu. That's in Islam to me, dan Allah akan kira sekecil-kecil benda. Astagfirullah. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Kalau awak buat sekecil-kecil kebaikan, sekecil zarah, satu ayat kata lebih kecil daripada itu akan dinilai, awak akan nampak. Dan wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dan kalau awak buat satu keburukan walaupun sekecil zarah, lebih kecil lagi, awak akan nampak. Dan Allah yang boleh createkan, Tuhan yang boleh createkan, bukan Tuhan kecil-kecil, Tuhan Zeus, Tuhan Loki, Tuhan yang boleh create alam yang kita tak tahu hujung pangkalnya. Of course dia akan tahu apa, even apa kita buat dan apa yang kita tak buat, apa yang ada dalam kepala kita. So itu Tuhan yang Tuhan kita semua, yang ciptakan kita semua. Dia tak ada macam exclusivity. Tuhan Islam pada saya sangat universal semua. Dan kita akan bincangkan kemudian. Dan to the same, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Tuhan itu kita datang, dan kepada Tuhan kita akan pulang dan kita akan menghadap. Logik tak? Unless ada orang dekat sini, saya cabar, yang dia boleh kata siapa yang jadikan dia, dan dia akan logically dia akan pulang kepada Tuhan yang sama. Jadi kalau kita tak tahu, aku percaya pada Tuhan jadikan aku lah, simpan. So, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dan Allah tu mesti satu. Sebab kalau Allah ada dua, tiga, atau ramai, dia akan bergaduh. Kita dah tengok even macam sejarah manusia. Saya tengok sejarah Cina macam the first emperor, macam dia satukan the warring state, sampai bawa the first emperor, macam bawa Cina boleh berkembang, macam even history of United States, macam banyak orang berperang. Sebab ada ke orang kata Syarul, itu manusia, Tuhan dia boleh macam bila baik-baik. No, the things, benda tu sama. Dia tak logik. Kalau Tuhan bergaduh, lagilah manusia bergaduh, kalau dengan bom atom nuklear pun boleh hancur satu dunia. Bayang kalau Tuhan yang alam ni, Tuhan bergaduh. So it's logic. It is not logic. Macam ada orang kata, kalau aku mati besok, should I minta maaf pada Tuhan ni? Kalau tak maaf, aku boleh cakap pada Tuhan ni. Kat mana Tuhan mana yang aku sepatutnya minta maaf, ataupun Tuhan kata, ataupun tiba-tiba satu tempat tu, macam kita nak tengok bola, tiba Tuhan A kata, aku nak bagi minum pada pokok, aku hujankan. Ini ada Tuhan kata, no. Itu final Piala Malaysia tu, semua nak tengok. So there'll be a fight, mana satu. The thing is, it just not make an absolute, even logiknya, there must be one, So kalau ada Tuhan dua, siapa Tuhan yang mana satu lagi besar? Even kalau macam kita tengok Tuhan dulu, macam Zeus Roman ke, Zeus bunuh bapa dia untuk jadi Tuhan yang supreme. Ni Tuhan Thor dengan Loki bergaduh sama sini. So benih dah jadi. Tuhan memang kena satu. Dan kalau kita ada banyak Tuhan, kau Tuhan lain, aku Tuhan lain, kita pun akan bergaduh menganut. It's logical. Kita sama. Satu Tuhan, kita satu manusia. Kita satu dunia. Itu same Tuhan kita akan balik. Even it's false, it is very good. The logic to me, it's quite reasonable to believe in it. Dan kebanyakan kalau kita tengok, semua macam Hindu pun dia percaya pada satu agama. Kristian sama, Judaism sama. In fact, Cina pun tak salah dia kata dia believe through one tiang, one
Tuhan di atas langit, macam Tuhan yang satu besar. Benda tu betul. Even kalau macam orang asli punya satu kajian, dia kata dia percaya pada satu Tuhan tapi tak nampak, even macam spirit. The concept of oneness of God tu memang ada. Cuma as time pass by, makin lama orang macam dia banyak create their own Tuhan rekaan sendiri ataupun diubah-ubah sikit agama bagi dia mendapatkan lebih ramai follower, ramai pengikut, dia makin lebih powerful, lebih berkuasa, dan mungkin dapat banyak duit, banyak kuasa, dia boleh enjoy hidup ni. Jadi orang yang dulu ramai orang tak berapa pandai, banyak orang illiterate, tak tahu baca, so dia menggunakan agama, kuasa untuk membodohkan orang. Because at the end of the day, pada saya benda yang penting untuk kita ada balance between akal untuk reason untuk akal, dan juga iman, faith. So benda ni kena balance. Dia tak boleh satu without the other. Macam apa yang ada macam Einstein punya quote, dia kata agama tanpa sains, tanpa agama adalah lame. Agama tanpa sains entahlah, tapi lebih kurang tu lah. Tengok science without religion is lame, something like that. Tapi kalau tu memang tak logik lah. Basically Einstein tak tahu dia percaya Tuhan ke tak, tapi dia kata tak logik kalau without agama. In fact, kalau ada satu saya tengok dokumentari about Albert Newton yang cerita pasal theory of relativity semua tu, dia pun actually dia percaya there's one powerful God. Dia tak percaya pada, you can go back to that the concept of God in the form of human. Dia pun percaya daripada satu Tuhan yang sangat power, yang tak boleh. The fact is, kalau macam Tuhan satu ni, ada Tuhan so di Malaysia, kenapa Tuhan tak ada dekat China, kenapa Tuhan ada dekat Arab, kenapa tak ada? There must be satu je Tuhan. Tapi we can have ada banyak prophets. So benda tu penting. Dan prophet basically Tuhan, orang yang paling baik dalam satu kaum, Tuhan nanti untuk mengajarkan benda tu, benda yang baik. Dan okey, kita cerita agak panjang, dan ada 100,000 lebih Nabi untuk menyampaikan benda ni, daripada tiap-tiap tempat dan zaman, dan ajarannya yang satu adalah sangat senang ataupun simple, itu percaya kepada Tuhan yang satu. Dia punya syariat ataupun undang-undang mungkin lain. Tapi cuma Nabi Muhammad yang Nabi terakhir telah melengkapkan agama. Allah Ta'ala kata, I perfected your religion and Islam is your religion. Nabi Muhammad is the last and final messenger daripada banyak-banyak ni. The hikmah, the wisdom behind kenapa Nabi Muhammad as the last messenger, sebab satu benda Tuhan rasa manusia dah sampai satu masa, Tuhan lagi pandai Tuhan menjadikan alam ni, manusia dah sampai satu tahap yang dah ready, sedia untuk menerima agama yang terakhir ni, dan dia tak perlukan ada hantar banyak lagi prophet untuk dia akan lagi banyak masalah. Dan Tuhan Allah Ta'ala juga satu-satu kitab agama yang Tuhan sendiri garanti benda tu akan di-preserve, akan dijaga, tidak akan ada kesalahan. In fact, benda tu dalam surah Al-Ma'idah, surah 4, chapter 4, ayat 82. Allah tanya, kalau ada bukan daripada Tuhan, mesti ada kesalahan ataupun kesalahan di dalam Al-Quran ni. Jadi memang itu salah satu challenge yang Allah Ta'ala bagi kepada seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Muhammad 1400 tahun sampailah to the end of time, cuba cari satu kesalahan dalam Al-Quran. Saya rasa tak ada satu kitab agama yang Tuhan yang macam dikatakan cari yang salah kalau benda ni bukan daripada Tuhan. Itu salah satu one of the best thing is falsification challenge, untuk orang kalau boleh buktikan yang ada kesalahan itu bukan daripada Tuhan. So Tuhan cakap benda tu. In fact dalam surah Al-Baqarah itu dia kata Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi. Ini sesungguhnya satu Quran, satu kitab yang tidak ada keraguan darinya. Untuk orang yang hendak bertakwa, untuk orang yang nak membuat baik, yang ada
Tapi kalau orang yang tak nak, basically tak nak buat baik, tak nak berfikir, basically macam bodoh sombong ni, nothing much you can do. Macam Tuhan kata, Nabi punya tugas adalah basically menyampaikan benda yang hak dan terpulang pada orang tu untuk menerima ke tidak. Okay, saya dah banyak agak berceloteh, saya habiskan sikit. That's it. Okay, tak apalah. Basically, Kullallahu Ahad, Allah tu satu je, Tuhan tu satu, Tuhan kita semua sama. Mana Tuhan, Tuhan jadikan kita. Tuhan kita akan balik. Allahus Samad, Allah ni eternal. Maksud eternal, Allah tu tidak diciptakan. Allah sentiasa ada. Kalau dia kata Allah tu created, kata ada soalan yang biasa cepumas atheist tanya, siapa yang ciptakan Tuhan? Kalau Tuhan tu dicipta, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan A dicipta oleh Tuhan B, orang kata siapa cipta Tuhan B? Kalau Tuhan B cipta Tuhan, dicipta oleh Tuhan C, siapa cipta Tuhan C? Kita akan tanya, this one is quite infinite regressing. Macam kita akan tanya until there must be satu Tuhan yang tidak dicipta, yang menjadikan semua cipta. Kalau tak ada Tuhan, kita akan keep on asking, tak ada benda yang akan terjadi. Supaya macam ada satu analogi yang dia bagi. Untuk satu askar ni melancarkan satu serangan, dia kena tanya superior, kata superior dia, superior A. Untuk superior A, saya tekan butang nuklear tu, dia kena tanya superior B. Superior B kena tanya superior C. Superior C kena tanya superior D. Dia kena tanya sampai, dia mesti ada sampai satu orang yang super power, dia kata, okay, tekan butang nuklear tu. Only then dia boleh tanya. Kalau tak ada, the first attack will not happen. That's why kita ada kat sini, that is the very big proof of God existence. Tapi cuma kita tak nampak, cuma kita kena perlu faham kenapa kita tak nampak Tuhan dan mana situ Tuhan yang betul. Tapi Tuhan itu adalah eternal, yang tidak dicipta. Okey, nombor 3, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ahad, Allah satu, Allah Ahad, Allahus Samad, Allah tu eternal, Allah tu tidak dicipta, Allah tu uncreated, sedia ada. Dia outside time, space and matter. Dia yang menciptakan masa, benda dan tempat dan ruang jisim. Allah tu luar daripada semua benda tu. That's why boleh nampak ke depan, Allah nampak yang belakang. Sebab dia cipta masa. Logik tak logik itu Allah je yang boleh fahamkan apa yang kita tak faham, ataupun satu benda yang can we at least stop dekat situ. Otherwise there be no answer. There's simply no answer. Lam yalid wa lam yulad. Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini basically just nak dinaikkan God in ancient Rome and Greeks, banyak Egypt dulu. Banyak orang kata God ni lahirkan ini. In fact ada yang macam Tuhan jatuh cinta pada his own creation. Lepas tu, dia berkesudukan buat dan dapat anak, ada jadi demigod atau separuh Tuhan macam Hercules apa semua, apa Tuhan lain lagi. Start with Hercules. Hercules ni Tuhan berkesudukan dengan ciptaan dia. Tapi kalau Tuhan dalam Islam ni, Tuhan sangat powerful. Kalau dia nak tu dia kata kun fayakun. Dia cakap benda tu akan jadi. That's Tuhan. Tuhan tak perlu fight, Tuhan tak perlu. Kalau dia nak, dia boleh cipta. Okay, aku nak. Dan Tuhan tidak berkeperluan. Kita yang perlukan Tuhan. Kalau dia nak something, dia cakap. Benda tu ada. Dia tak memerlukan, tapi kita memerlukan Tuhan. Tuhan tak perlu kita sembahyang, tapi kita perlu sembahyang Tuhan untuk kita dapatkan ketenangan. Sebab kita ni hamba, kita ni ciptaan. Kita percaya pada Tuhan yang menciptakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak diberanak atau diperanakkan. Kalau diberanakkan, nanti banyak Tuhan. Orang katanya, siapa yang beranakkan Tuhan? Dan Tuhan Zeus bunuh bapak di sini untuk jadi Tuhan nombor satu. Walam yakul lahu kufuwan. Ini yang last kali saya rasa sangat power. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak ada sama dengan apa yang kita boleh bayangkan di dalam, selagi kita hidup dalam dunia ni. Lepas kita dah mati, kita boleh tengok Tuhan. Tapi elok kita berada pada roh orang baik yang betul. Kalau kita boleh roh yang sebaliknya, ingatlah sendiri kan. So, that's the thing. Cuma bukan apa, kalau macam super kat macam Nabi tu, okay, saya tak pergi pasal Nabi. Kalau ada Nabi Muhammad selepas ni, orang kata kalau ada so I said the time is dah right untuk kita ada, for him to complete the religion, untuk Tuhan habiskan religion. Otherwise ada Tom Dick Harry kata, aku dapat revelation, ada Tuhan cakap aku, Tuhan tu kita kena buat macam ni. Ada satu gambar yang kata, kita tak perlu sembahyang. Kita boleh menipu sikit-sikit,
nanti Tuhan aku akan maafkan korang semua. Ya, aku tunggu Tuhan itu lagi best. Senang ke dan kau boleh, that's why banyak wujudnya cult ni, ajaran sesat, mula-mula dia sebab benda baik. Lepas tu dia have orgy, free sex, apa benda semua. So this kind of thing. So yang baik ni, kita even sekarang kita nak bermacam-macam. I don't know, thousand of sekarang ni masih ada sebab orang nak senang masuk syurga, percaya pada orang tu, dia tunjukkan some magic stuff kan, dia percaya. Dia kata dia boleh cakap dengan Tuhan dan Tuhan akan ampunkan dosa kau. Senangnya. So this is a thing untuk orang. So it takes two. Satu, untuk orang yang percaya ni, guna your akal, your brain, dan juga pada orang yang mengajar ni. So orang macam ni, so tak apalah. Tapi masing-masing kena bertanggungjawab. Aku dah lupa. So itu pasal Tuhan ni, Allah Samad. So untuk Allah ni, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah ni takkan ada sama. Orang tak kata tiba aku dengar, aku jumpa Tuhan, aku pernah Tuhan, aku pernah bayangkan Tuhan tu macam ini. Tuhan tu dekat atas bukit, Tuhan tu aku tahu, Tuhan tu matahari. Kita takkan create Tuhan. Takkan. You kata, anyone kata claim to Tuhan, itu bodoh, itu tipu. Kita takkan tahu Tuhan. Itu yang boleh unite kita. Tuhan jadikan aku, jadikan semua benda ni, kan senang. Kenapa kita kan ada Tuhan yang kita nampak? Itu juga seperti macam Nabi, masa Nabi cuba susahnya, Nabi Muhammad SAW, masa dia cuba berdakwah di orang musyrikin, orang kafir, orang Arab sana. Sebab dia kata, Nabi kata dia punya Tuhan, mana Tuhan dia? Tuhan kita ada dekat Kaabah tu, dia letak idol apa semua kan. At least kurang-kurang orang yang boleh datang Jumaat, boleh datang ziarah, dia akan bagi macam ufti duit pada kita dan kita kaya. Tuhan bagi kita something, bagi duit kita daripada Tuhan. Tuhan Muhammad kita tak tahu dekat bulan ke kat mana. How can we benefit from that? So basically orang boleh fikir kat situ, Tuhan something that we can benefit from. So untuk dia punya very bukan kita boleh benefit, tapi dia nak materially untuk kebenaran. Itu apa dan yang benda tu susah basically macam orang cakap orang gila kalau macam kita kat Malaysia ni drive daripada sebelah kiri kita, nanti tiba kita drive sebelah kanan. Sebenarnya jadi gila. Nabi Muhammad macam tu lah, macam orang tiba-tiba datang dia kata Tuhan tu satu, kita tak nampak Tuhan. Macam dia kata orang ketuk pintu, dia kata aku semalam aku dapat Tuhan cakap aku Tuhan tu satu. Kat situ banyak orang macam dah berkurun orang semua percaya Tuhan tu macam-macam. Macam orang ketuk jiran kita yang kenal Muhammad Syarul tiba ketuk pintu kata Tuhan satu, macam orang pakai spender dekat luar macam Superman. So that is perumpamaan. Tiba-tiba ada orang dekat situ, kita kasi gila sebab semua orang gila macam tu. Kita yang tak gila, kita jadi gila. Orang nampak kita gila. That's a challenge. Dan setengah orang tu menyahamba abdi orang, dan was persecuted dan diseksa pasal dia percaya benda macam ni. Sebab Muhammad kata semua sama, even hamba, perempuan, semua sama. Tak ada siapa yang tahu siapa yang lebih mulia daripada orang lain kecuali Tuhan. Dekat akhirat besok bahawa Tuhan akan balas. So okey lah, habiskan juga lah. Memang Tuhan daripada from time to time, daripada surah Tuhan hantar berbagai-bagai nabi, surah 16 ayat 43, ayat Quran surah 21 ayat 7, Tuhan hantar berbagai-bagai from time to time, from place to place, hantar prophet untuk menyeru pada manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. And basically the teaching sama, no God but God. Ini dalam surah chapter 7 ayat 59 dan chapter 7 juga, surah Araf ni, ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85. Ini semua nabi-nabi yang menyeru kepada menyembah Tuhan yang satu. Dan Allah juga kata dalam surah 8, surah An'am, ayat 22, the worst of all creatures is orang yang tidak menggunakan akal yang Tuhan bagi. Itu macam Aristotle cakap, dia bukan Islam, tapi dia kata orang yang paling teruk macam binatang kalau tidak menggunakan akal kita. Again, last sekali, life is a test, and this is daripada surah Al-Mulk tadi, ayat surah 67, ayat 1 dan 2. Dan pagi tadi saya terbangun, saya terfikir satu benda, it doesn't matter how much orang bercakap, dan tugas orang itu adalah untuk bercakap, dan tiap
individu, dia perlu membuat keputusan sendiri. Itu macam ialah anak, we try our best, macam saya to convince apa yang saya tahu, mungkin pada saya ini adalah satu kebenaran. Kalau bukan satu kebenaran, saya boleh tahu apa yang benar. Kalau tak ada itu, pada itulah yang kebenaran. Mungkin ada banyak persoalan, boleh tanya, mungkin ada benda yang kita tak suka, tapi kalau benda ini, orang kata kenapa sebab macam ni, ada pakar saya akan dapat apa, tanggungjawab, dan kalau ada itu saya minta pertuturan, tak perlu nak jealous, dan bukanlah saya nak dapat, orang kata kenapa nak convert korang dapat 72 bidadari. Seriously, you tak perlukan bidadari dekat sana. You basically hidup di syurga tu dah. Kita hidup kat sini pun kita boleh happy. Dekat akhirat, dekat syurga tu. Dan kita, insyaAllah kita akan okey. Tak perlu fikir sangat macam as if macam orang Islam ni womanizer, kita nak sangat. No, I think that just satu pemahaman yang tidak berasas dan wicked pada saya. Just tengok, just nilaikan ke my sincerity. Just put yourself in my shoes. Will you do the same? Itu je. What will you do? So this is my argument against God in the day of judgment. I have to do this thing because I have to do this thing. Right, with that, nanti saya akan ceritakan pasal the wisdom of worship in Islam, hikmah. And with that, I thank you very much. Assalamualaikum. May you have that peace and blessing from God be upon all of you. I love you 7 billion times. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.